Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik? Ahlan wa sahlan ke kelas Ustaz Faizal. Jadi tanpa membuang masa, kita terus kepada tajuk yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi, apakah strategi yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gunakan dalam peristiwa hijrah ini? Kalau adik nampak di dalam jadual di sebelah, kan? Maksudnya ada beberapa individu telah Nabi tugaskan tugas-tugas khas untuk mereka dan tujuan-tujuannya. So, kita tengok siapakah individu pertama yang Nabi cari. Yang pertama, apabila sahaja Nabi mendapat perintah, Nabi telah memberitahu kepada Abu Bakar. Kisah ini diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih, yang mana pada waktu itu Nabi mendapat perintah dan kemudian datang ke rumah Abu Bakar. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, siapakah dalam rumahmu?" Abu Bakar kata, "Tiada siapa Nabi, hanya anak-anakku." Kemudian Nabi berkata, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada aku untuk menyuruh semua umat Islam berpindah ke Madinah." Maka apabila Abu Bakar menerima perkhabaran daripada Nabi, Abu Bakar telah membela 2 ekor unta untuk persediaan mereka berhijrah ke Madinah. Kemudian Abu Bakar dan Nabi Muhammad telah mencari seorang petunjuk jalan. Siapakah orang ini? Orang ini adalah Abdullah bin Murabqi. Dia ni diupah untuk menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar, yang jarang dilalui kebanyakan orang ramai. Supaya apa? Supaya orang kafir musyrikin semua kat Mekah tu tak adalah sibuk nak tangkap Nabi. Sebab masa ni mereka sangat benci pada Nabi. Kalau boleh dia orang nak bunuh Nabi. Jadi Nabi kena menjaga keselamatan dirinya dan juga para sahabat, juga orang Islam yang lain. Jadi apa Nabi buat? Nabi telah memerintahkan umat Islam supaya berpindah sedikit demi sedikit. Mengapa Nabi suruh berpindah secara sedikit demi sedikit? Untuk mengelakkan daripada orang kafir Quraisy ni semua ni, musyrikin semua ni, menyedari kehilangan orang-orang Islam. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar, ini anak kepada Sayyidina Abu Bakar, yang ada masa kat dalam rumah tadi bila Nabi jumpa kan. Apa tugas dia? Semasa Nabi keluar daripada rumah Nabi lah dengan Abu Bakar ni, rumah dia dekat-dekat je sebenarnya. Jadi bila dia orang keluar 2 orang ni, dia telah menugaskan supaya Abdullah bin Abu Bakar memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur. Masa tindakan pertama mereka keluar tu, diorang keluar ni waktu tengah hari tau, bukan waktu malam. Sebab waktu malam orang Arab waktu tu diorang banyak berusaha niaga. Jadi waktu tengah hari ni panas, kebanyakan diorang tidur. Jadi diorang ni, Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar keluar secara senyap-senyap pada waktu tengah hari panas, dan mereka berjalan ke Gua Thur. Sampai di sana mereka bersembunyi dan menunggu perkhabaran daripada Abdullah bin Abu Bakar. Kira Abdullah bin Abu Bakar ni jadi spy lah. Macam tu. Kemudian Asma binti Abu Bakar. Asma ni pula ditugaskan oleh Abu Bakar untuk menghantarkan makanan kepada Nabi Muhammad dan juga bapanya Abu Bakar di Gua Thur. Selain itu, ada seorang lagi, namanya Amir bin Fuhairah. Apa tugas dia ni? Sebenarnya Amir ni dulu dia seorang hamba. Bila dia diseksa oleh tuannya, maka Abu Bakar telah beli Amir ni dan kemudian memerdekakan Amir. Jadi Amir nak balas jasa Abu Bakar, dia sanggup buat apa saja. Jadi apa tugas yang Amir dapat? Tugasnya adalah menutup jejak Abdullah
dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan membekalkan susu kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar di Gua Tur. Tak nampaklah kesan tapak kaki dia orang kan, style Nabi tu. Jadi kenapa Nabi Muhammad buat benda ni? Kita tengoklah jadual ni. Yang pertama, untuk mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejak oleh mereka. Yang kedua, mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa. Yang ketiga, memastikan bekalan makanan mencukupi. Keempat, mengelak daripada dijejaki musuh. Dan akhir sekali, memastikan bekalan minuman mencukupi. Senang cerita, inilah strategi asas yang Rasulullah gunakan untuk perjalanannya dan Abu Bakar ke Madinah. Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Di sana mereka menunggu waktu yang sesuai untuk meneruskan perjalanan. Dalam riwayat lain, ada menyatakan Abu Bakar sanggup menutup lubang-lubang yang ada di gua tu. Takut kalau ada ular ataupun binatang berbisa keluar dan mematuk Nabi. Jadi Abu Bakar sanggup tutup lubang-lubang ni dengan tangannya. Begitu sayangnya Abu Bakar ni kepada Nabi Muhammad. Jadi macam tadi telah dinyatakan, Abdullah bin Abu Bakar sebagai pengumpul maklumat untuk memberitahu baginda di gua. Kemudian setelah 3 malam baginda dan Abu Bakar duduk bersembunyi di Gua Thur, Nabi pun meneruskan perjalanan bersama dengan Abu Bakar. Masa ni lah musyrik yang bernama Suraqah bin Malik ni berjaya menemui jejak Nabi. Tapi semuanya dah terlambat, sebab masa ni Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar dah lama dah jauh meninggalkan Mekah. Baik, sampai sini dahulu kelas Ustaz. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bahagian yang ketiga. Jadi sampai sini dahulu. Bertemu lagi. Ahlan wa sahlan ke kelas Ustaz Faizal. Ma'assalamah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.